Assalamualaikum Ustaz. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru balik masjid Ustaz. Baru balik surau ke masjid? tu 9:05 baru habis. Isya lambat sekarang. Kalau-kalau sikit. Apa Ustaz, Ah, kita buka majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير ربنا تمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Ustaz, hari tu yang Ustaz last tu sampai apa tu yang ada 8 intipati dan pengajaran kisah daripada Nabi Ibrahim tu yang ditukar menjadi dubuk tu kan kita Ustaz? dah kita dah masuk tajuk baru dah. Masuk kisah yang ketiga. Okey, Ustaz. Silakan Ustaz. Buku amalan menjadi ringan dan kad menjadi berat. Ni hadis bitah. Kita ada call ni. Apa nama yang nombor saya bagi tu, tanya tentang Apa dia Ustaz? penerbitan Ustaz, suara Ustaz macam putus-putus. penerbitan buku kita ni. Kak Syida? Ya Ustaz, Kak Syida Suara ada Ustaz kontak. putus Ustaz. Tak buka audio pula. Kak ada kontak Tengku apa yang dia kan. Alhamdulillah dah bayar semua dah dekat dia. Sekarang dia kata anything about buku tu dia akan update balik semula sebab tak ready lagi kan buku tu kan. Dengar tak Ustaz? Oh, dia kata belum masuk kilang lagi cetak. Belum, dia kata kalau apa-apa nanti dia update, dia kata Kak Syida. So, kita dah bayar semula sebab risaulah sebab pekan duit lama-lama duit jemaah kan. Lepas tu dah bayar, so dia kata nanti tunggu je apa-apa nanti dia akan update. Buku tu macam mana Ustaz? Dah ready ke, dah cetak ke macam mana? Okeylah. Dia dah ready nak masuk kilang lah. Tapi adalah benda-benda teknikal yang masih lagi dia duk sibuk buat lain lah tu. Dia tak fokus buku tu. Benda je dah ready. Kalau kata dia masuk kilang cetak dalam masa 2 minggu boleh settle lah insyaAllah. 2 minggu boleh settle dan proses penghapusan tu seminggu kan. Dalam 2-3 minggu. Tapi kalau belum masuk kilang lagi, itulah saya pun kena tanya lah ni. Okeylah, ala kullin kita masih kena cara ni lah, tradisional ni. Tidak tradisional lah, cara moden Oh, yang moden Ustaz, yang moden. Alhamdulillah. Bagusnya macam ni, kurang mengantuk sikit. Boleh melukis-lukis. Baik, kita dah lalu 2 kisah. Kisah pertama, saya tak buka lagi. Okey, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertamanya suara saya jelas ke? Tadi Kak Liza kata suara macam putus-putus. Okey ke? Sekarang okey pula. Tadi awal-awal tu macam putus-putus. Sekarang jelas. Okey. Masih yang lain okey ya? Kak Saripah, Kak Izian. Okey, masih. Baik, kita sudah lalu 2 kisah. Kisah pertama ingat ke tidak? Saya harap ingat. Kisah yang kedua pula berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam dan ayah dia Azar. Kalau kita perasan 2 kisah ni berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Termasuklah kisah ketiga ini. Kerana itulah kategori pertama dalam susunan
buku asal kita Arab buku ini iaitu Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadits An-Nabawi oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia sengaja susun hadis-hadis kisah-kisah berkaitan dengan Yaumil Mahsyar ataupun hari kiamat hujung dulu ya. Kemudian baru dia masuk tanda-tanda kiamat. Dia akhir kisah-kisah nanti dia akan bincang pasal Dajjal, pasal Mahdi dan seumpamanya yang lain-lain. Tapi yang ni dia mulakan dengan cerita-cerita di akhirat terus. Dan hari ini kisah yang ketiga ini satu kisah yang cukup luar biasa, dan kisah ini saya cukup sukalah guna ketika mana dijemput bagi tazkirah Ramadan. Dalam Ramadan tak lama dah ni, biasanya ada setengah surah masjid mereka suruh kita bagi tazkirah. Mereka buat 8 ataupun habis 11 rakaat. Kemudian mereka bagi tazkirah dalam 15-20 minit. Ataupun setengah tempat saya minta awal, lepas isyak terus tazkirah dulu. Dulu kita ramai juga yang buat tengah-tengah, 4 rakaat, dia buat tazkirah, kemudian sambung 4 rakaat. Tapi ada arahan daripada Jaiz kata, jangan kacau waktu solat. Jadi ada setengah orang dia buat habis semua, baru dia buat tazkirah. Tapi sebahagian besar dah balik lah pula. Melainkan yang nak makan moreh lah. Dan juga ada orang yang buat awal sebelum tarawih selepas isyak. Pada takrifannya tak ganggulah proses tarawih tersebut. Saya kadang-kadang ada beberapa peristiwa ni kita tersalah terima 2 tempat sekaligus. Nasib baiklah tak jauh jadi satu tempat kita minta sebelum isyak, satu tempat kita minta lepas tarawih. Jadi sempatlah cover 2 tempat. Allah, tak kejar-kejar mengarut sungguh. Itu kesilapan teknikal lah. Boleh tengok-tengok. Apa besar 2 tempat ni. Nasib baiklah tempat dekat-dekat. Kalau jauh-jauh memang ni lah. Kita pun dah bagi tahu, minta maaf bertembung ni, saya tak sempat rasanya ni. Tak apa ustaz, nak ustaz juga. Tak ada apa. Sebenarnya dia malah cara lain, itu saja. Bukan sebab nak kita sangat. Baik, kisah yang ketiga, tajuk bahasa Melayu kita terjemah ni, buku amalan menjadi ringan dan kad menjadi berat. Okey, kata kunci di sini kad. Dalam bahasa Arab, kad dinamakan bitaqah. Kita bitaqah, kita punya kad pengenalan apa semua tu bitaqah lah. Kad bank apa semua tu bitaqah bahasa Arab Baik. Kena ada PA, tak benar tak payah aku. PA. PA ni ialah. Baik, kita bacakan dulu hadisnya, agak panjang tapi menariklah, tak banyak mana pun 2 saja. Sami'tu aku mendengar. Siapa dengar ni? Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As yaqulu. Dia kata aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshur alaihi 99 sijillan kullu sijil mithlu maddil basar thumma yaqulu atunkiru min hadha shay'a azalamaka katabatil hafizun fayaqulu la ya rab fayaqulu afalaka uzrun fayaqulu la ya rab. Bukan saya kata nak minta ada orang baca ke? Senyap belakang ni. Kami saja buat macam ustaz, saya ustaz suruh. Baca, kalau kita baca kita dapat habis ni ustaz. Dia buat tak ingat pula. Tak apalah, hari ni kita bagi diskaun lagi, tapi minggu depan kena standby Nama-nama yang saya sebut patut 19 orang je mula-mula. Itulah kata dah. Tak ramai ni. Kosong ustaz. Okeylah. Ini bahagian pertama lah yang dipecah-pecahkan. Kami pecahkan supaya nak mudahkan dalam proses pengajian beginilah. Dulu kita letak panjang-panjang, dan sekali bila baca tu tak nampak. Yalah, paling tidak kalau yang ni kita boleh tangkap beberapa kalimah yang biasa kita dengar kan. Ni dalam hadis ni kita boleh belajar beberapa perkataan kalimah bahasa Arab. Saya pun agak lemah lagi bahasa Arab, tidaklah sefasih orang lain.
Jadi secara tak langsung juga boleh belajar dan seumpamanya insya-Allah. Baik, katanya aku mendengar, aku di sini adalah perawi sebelum daripada Abdullah bin Amru ni, yang diambil daripada Abdullah bin Amru ni. Siapa dia? Kena tengok sanad yang asal lah. Jadi dia kata aku mendengar Abdullah bin Amru bin Al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang lelaki daripada umatku di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Oh, luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Satu penyataan yang cukup luar biasa. Iaitu Rasulullah telah berkata, dan Amr bin As telah mendengar apa yang Rasulullah kata itu. Rasulullah kata, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang lelaki daripada umatku di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Dibentangkan bagi dirinya, fayanshuru alaihi 99 sijillan. 99 ni. Sijillan, ialah bahasa Melayu sijil tu, inilah benda sijillan. Tapi dalam konteks ini maksudnya catatan ataupun laporan sijil lah, kertas laporan gitu. Jadi 99 buah buku catatan amalan ataupun sijil catatan amalan, boleh kita kata begitulah. Kullu sijil mithlu maddil basar. Setiap buku catatan amalan tersebut seumpama sejauh mata memandang. Okey, berapa ada? 99 buah. Setiap buah sejauh mata memandang. Mithlu maddil basar. Sejauh mata memandang. Yakni, apa dia maksudnya? Banyak, jauh, besar, penuh. Tak tahu nak katalah. 99 buah belakang. Kemudian Allah bertanya kepadanya. Setelah dibentangkan, dan amazingly, bukan amazing, apa kata nak kata lawan kepada amazingly apa? Siapa yang fasih bahasa Inggeris, Kak Lina? Lawan kepada amazingly apa dia? Kita nak kata betapa teruknya. Surprisingly. Surprise tu mungkin benda yang baik juga. Kita nak kata benda tu teruk tu. Dan unfortunately, Ustaz. apa dia? Kak Lina? Unfortunately boleh diterima. Terima kasih Kak Lina. Unfortunately, 99 buah buku catatan amalan ini, of course lah, sama ada pahala ataupun dosa lah. Cuba teka. Dalam kes dia ni 99 buah buku catatan amalan ni, pahala ke dosa? Ternyata dalam kes orang ini adalah dosa belaka. Waliyadzubillah min dzalik. Bayangkan kalau kita dibawa buku catatan amalan kita, sebanyak-banyak tu semua dosa belaka. Tak ada apa. Balik awal lah. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi apa yang berlaku? Allahu Azza wa Jal, kemudian Allah dengan penuh sifat keadilan Allah pada Yaumiddin, hari Maliki Yaumiddin tu sebagai raja, pemilik, penguasa hari agama, hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat, hari yang tidak ada lagi selain mana hari itulah yang hari yang terakhir. Maka Allah kata kepada dia, Allah tanya, sebenarnya bila dia bawa 99 buah buku catatan amalan dan setiap buku itu semuanya dosa belaka, apakah dia tidak layak untuk dihumban terus dalam neraka? Sebagaimana ada orang masuk syurga tanpa hisab, bukankah Allah juga boleh menjadikan ada orang masuk neraka tanpa hisab? Boleh. Tapi Maha Adil Allah Azza wa Jal, pemurah Allah, Allah tetap tanya orang ini, bagi peluang dia untuk bela diri. Allahu Akbar. Ini Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Tunkiru min hadha syai'a?" Ada tak apa-apa yang kamu nak ingkar, kamu nak tak setuju, kamu tiada pengingkaran terhadap ini semua? Apakah ada kemungkinan kamu dizalimi oleh penulis catatan amalan, malaikat yang mengawasimu itu? Allah tanya dia balik dengan bukti yang sudah jelas. Dia pun kira tak kata apa dah. Dia pun macam, tak ada apa dah aku ni. Allah pula tanya dia, "Atunkiru min hadha syai'a?"
Ada tak apa-apa yang kamu nak ingkar, kamu tak puas hati di sini? Mungkin kamu dizalimi oleh pencatat amalan aku, kiraman katibin, yang mungkin tersalah tulis. Ada kebaikan yang kamu buat, dia tak tulis lagi di sini. Ataupun yang dia tulis ni tak betul belaka. Allahu Akbar. Maha suci Allah. Maha agung Allah. Maha adil Allah Ta'ala. Kalau kita, tak ada apa lah. Tak layak langsung nak bercakap masuk neraka tu. Tidak bagi Allah Ta'ala di akhirat ini. Keadilan Allah yang maha adil. Keadilan yang sebenar-benar keadilan. Nah, maka katanya lagi, maka dia menjawab. Siapa dia ni? Lelaki tadi lah. Sebab apa dia jawab? Sebab Allah Ta'ala tanya. Maka dia jawab, la ya Rab. Tidak, wahai Tuhan. Sebab dia tahu tak ada guna nak nipu dah di hadapan Allah. Segala bukti sudah jelas. Bukannya sikit 99 buah buku catatan amalan. Kullu sijil mithlu maddil basar. Setiap daripadanya sejauh mata memandang. Nak tipu apa benda lagi ya? Nak menegakkan benang yang basah buat apa lagi? Dah. Allahu Akbar. Kemudian dia ditanya lagi. Allah Ta'ala bagi peluang tanya lagi kali kedua. Afalaka uzrun? Apakah mungkin kamu ada keuzuran? Yang kamu buat sepanjang hidup kamu dosa tu kerana kamu ada keuzuran? Tak logik lah. Takkanlah seluruh hidup buat dosa. Sebenarnya saya ada keuzuran, terpaksa. Tak logik langsung. Tapi Allah Azza wa Jal tetap bertanya akan soalan tersebut. Afalaka uzrun? Apakah kamu ada keuzuran? Maka dia tahu tak ada guna dia menipu, melainkan dia jawab, la ya Rab. Tidak, wahai Tuhan. Tidak. Berapa kali Allah Ta'ala tanya tu? 2 kali. Ingat 2 kali. Tiba-tiba tengok. 2 kali apa? Tengok betul-betul. Atunkiru min hadha syai'a? 1. Azalamaka hafizun? 2. Kemudian afalaka uzrun? 3 kali, tuan-tuan. Maksudnya apa dia? Kalau kamu ada ruang untuk bela diri di mana? Allah Ta'ala bagi ruang. Jadi kita ibu-ibu ni, kalau suami ada buat salah-salah tu, bagilah peluang dia membela diri. Dengar dulu alasan. Tak mungkin dia buat dengan sengaja perkara itu. Sedangkan Allah pun mendengar, memberi ruang untuk membela diri daripada hamba dia yang memang jelas memang tak boleh bela diri dah. Bukti sudah jelas. Kita pun walaupun orang tu sudah terbukti mencuri, memang kita tengok contoh dia curi duit surau, duit masjid. Depan mata kita dia curi, jelas dah. Memang bukti jelas. Tetap kita kena tanya, kenapa awak buat begitu? Sebab apa? Rupa-rupanya bila kita dengar adalah cerita di sebaliknya. Contoh yang banyak yang berlaku kes yang ditangkap dan dipenjara itu, tak ada kerja, memang nak cari kerja. Memang tak dapat. Memang tak ada orang nak cari kerja. Balik-balik rumah anak nak berau-rau, nak susu, pening kepala. Jadi hilang pertimbangan dan dia ambil bukan apa pun, susu 1, barang minuman asas. Tapi ada siapa dia? Toke Cina mana bagus dia. Last kali dia bagi kerja kawan tu. Dah, dia selesaikan masalah, tak payah tarik lipat balik, kerja sini. Tapi yang kita risaunya, kerja tak ada 2 hari berhenti pula. Maksudnya, kalaulah kita memahami di sebalik itu ya, berapa orang yang buat jenayah ni bukan dia nak jadi penjenayah pun, tapi kadang-kadang keadaan yang memaksa. Dalam kes tadi lah, nak mencuri apa semua begini tu. Jadi bila kita faham, tahu alasan tu, of course kita pun kita tetap kata yang awak buat tu salah, mencuri ni salah lah. Tapi kerana awak keadaan macam ni, ada lagi ruang untuk memperbaiki. Kita pun okeylah, kita tarik balik report. Tapi syarat awak kena kerja sini lah. Kami bagi gaji 2,000 sebulan. Okey.
Dia pun melompat lah kalau betul dia cari hijau apa semua. Selesailah masalah dia yang tak ada hijau tu. Begitu ni. Sebab tu saya dalam bab ni, tuan-tuan dan puan rahimahullah, ada beberapa, ialah bila kita dah lama hidup sikit ni, ada beberapa pengalaman kita. Contoh, satu lagi, orang miskin berzakat bagi duit ni, mufti saya bersama mufti relief ni kita. Bila kita pergi bagi orang susah ni, kadang-kadang dia pilih untuk susah. Orang miskin ni sebenarnya pilihan juga. Ada keadaan tertentu, kemiskinan ini satu pilihan. Dia selesa untuk miskin dan dilihat miskin. Sebab kemiskinan dia itu menyebabkan dia mudah dapat rezeki lah, sumbangan orang apa semua. Walhal dia boleh keluar pun daripada kemiskinan dia itu. Jadi bila kita pergi ziarah rumah, inilah bagi bantuan apa semua, dengan dia, kalau rumah tu, kalau kata tapak rumah nak hancur tu, kita bagi rumah baru. Tengok 2 bulan kemudian kita ziarah, rumah baru tu pun nak jadi macam rumah lama dah. Jadi dia punya sifat pemalas, tak erti nak bersih, hygienic. Itu benda-benda begitu yang menyebabkan ni lah. Dan satu lagi, bila kita pergi tanya berapa keluarga ni, dia kata keluarga sekian-sekian. Anak berapa? Anak besar 3. Jadi anak sihat belaka, suami sihat, dia pun sihat, tapi tak ada yang hijau. Tapi dia suka dilihat miskin dan terima bantuan apa semua. Sedangkan kita kata kalau anak sulung dia tu hijau, contoh Petronas ke, anak yang kedua hijau 7E ke, anak yang ketiga hijau, tapi tak. Bila tengok balik malah hijau belaka. Duduk saja, sebab dia duduk saja pun makan minum lepas. Dia duduk saja pun hari-hari boleh makan, boleh minum, boleh seokok. Okey. Jadi sebab itulah di Selangor ke di Kuala Lumpur ada nilah, dia ada macam program, kan banyak kalau kita jumpa kat Syida kalau perasan orang yang jual jajan tepi jalan tu, dulu penerima zakat, sekarang pemberi zakat. Jadi pembasmian kemiskinan dalam Islam bukanlah semua orang ada Ferrari, naik Velfire, duduk rumah besar belaka, bukan. Tapi kemiskinan dalam Islam ini, parameternya adalah semua orang tak boleh terima zakat. Dalam satu negara tu, tak ada orang dah layak terima zakat. Semua pemberi zakat. Maka itulah kemuncak satu masyarakat yang kita kata, sebab untuk nak duduk rumah kecil, rumah besar, kereta kecil, kereta besar, itu pilihan. Ada orang dilihat macam miskin duduk setinggan, tapi sebenarnya dia cukup. Dan dia ada duit simpanan yang banyak. Tapi dia selesa duduk setinggan. Ada orang macam tu. Sebab tu saya kata pilihan tadi tu. Tapi parameter dalam Islam adalah keluar daripada kemiskinan bukan pendapatan banyak ke apa semua begini. Tapi parameternya adalah dalam satu negara itu tak ada dah orang layak terima zakat. Mereka semua keluar zakat. Barulah seolah-olah negara mencapai tahap sifar kemiskinan lah. Walaupun dia masih bawa kereta buruk, motor buruk ataupun duduk rumah buruk, itu suku pasar. Tapi dari sudut dia punya pilihan keluarga apa semua, dia pengeluar zakat. Bukan maksudnya bukan asnaf masakin, miskin. Isu-isu yang berkaitan yang bila kita perhatikan perlu diperhatikan secara ni lah, khususnya biasanya yang hidup susah anak ramai dan ayah ataupun mak ada sakit kronik. Itu kita boleh ayah dengan mak ada sakit kronik, tapi anak-anak pandai belajar belaka. Best student, yang ni kita kena bantu sungguh-sungguh lah. Sayang lepas SPM tak boleh sambung belajar. Sebab apa? Nak kerja dah sambung membantu keluarga. Kita kata tak apalah, kita cari dana apa semua, beasiswa bagi. Ni sepatut kita bantu ni. Ada ni susah miskin tapi tak nak buat kerja, jam tengok besar belakang, elok sihat. Kita bagi kerja di 99 Speedmart duduk keluarga. Itu satu hal lagi. Baik. Jadi kita nak bagi bantuan ni, saya tahu ramai dalam ni suka buat filantropi, suka bagi bantuan. Jadi salah satu tanggungjawab adalah memberi kepada yang betul-betul memerlukan itu. Kita ni kadang-kadang rugilah. Pahala kita dapat dah, kita bagi siapa-siapa.
orang tu scammer ke tak scammer ke, bila kita derma tu Allah Ta'ala bagi dah pahala kita. Tapi bayangkan kalau 10-20 ribu yang kita bagi tu bagi pada orang yang betul-betul memanfaatkannya. Maka kesannya lebih berpanjangan berbanding yang kena scam tadi, habis itu ya. Dah kena scam ya, begitu. Na'udzubillah min zalik. Baik. Balik pada cerita kita ni, fayaqulu maka yaqulu, apa tu? Allah berkata, Allah berfirman. Tiba-tiba bila dia sebut la ya rab, la ya rab, dia tak terima belakalah. Dia bukan dia tak terima. Dia kata, kita bayanglah lelaki ni, dia pun tak ada guna lah aku nak cakap banyak dah. Bukti jelas depan mata, jelas-jelas dah. Nah, dah. Seolah-olahnya seorang suami yang isterinya terjumpa dia punya joran ataupun dia punya joran ke, memang jelas dah ni siapa punya. Tak ada guna orang lain punya, memang saya punya. Ataupun macam-macam lah. Suami-suami yang ada hobi yang istimewa dan mahal-mahal ya. Motor, basikal. Ada satu masa sekarang pun ramai yang gila basikal ni. Bawa balik basikal. Isi tanya berapa harga basikal ni? Biasa-biasa je ni. Nah, yalah biasa-biasa berapa? Adalah. Tak ada, biasa je. Tiba-tiba keluar dalam tu KJ punya basikal tu 45,000. 45,000. Isteri dia pun tengok, macam suami aku punya. Maksudnya basikal suami dia beli 45,000 juga. Perang besar. Ada isteri dia kata, adalah aku 1,000 je ni saya beli. Boleh bonus memang bulan lepas saya beli 1,000. Kawan ni rupanya beli harga 45,000. Tapi tak apalah, kalau gaji dia 30,000 ikut dia lah. Jangan duit rasuah sudah. Tapi bini kata 45,000 baik awak beli emas saja. Beli emas jongkong ke apa semua lebih manfaat, beli basikal. Tapi orang ni macam-macam lah dia punya minat tu kan. Baik. Fayaqulu bala inna laka indana hasanatan. Tiba-tiba dalam keadaan dia tak boleh nak erti jawab, dia tak boleh nak jawab, dia pun fasrah dah, serah dah lah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun tanya dah 2-3 kali soalan, dia pun tak erti nak jawab, tak boleh nak bela diri. Tiba-tiba sendiri pula kata bala inna laka indana hasanatan. Bahkan sebenarnya kamu ni di sisi kami ada satu kebaikan. Allahu Akbar. Pula bayangkan. Kemudian fa innahu la zulma alayka yaum. Sesungguhnya hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maksudnya hari ini kamu akan mendapatkan keadilan yang sebenar-benar adil. Fata yarah wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Hari yang satu kebaikan yang sebesar zarah pun akan dibentangkan, dan kejahatan yang sebesar zarah pun akan dibentangkan. Zarah dulu kitab-kitab lama terjemah selaput bawang. Zaman dulu benda paling kecil mereka boleh fikir adalah benda paling kecil, nipis, ringan, yang nampak sikit zahir. Untuk nak bagi faham zarah ni apa, dulu ulama-ulama dulu setakat yang mereka boleh fikir adalah kulit bawang. Maka terjemahan lama kalau perasan, faman ya'mal mithqala zarrah, siapa yang beramal dengan sebesar zarah, yakni sebesar selaput bawang. Nak katanya kalau kertas tu tebal dah, ni selaput bawang ni nipis sungguhlah. Dah. Mari zaman kita ni zarrah, partikel yang lebih kecil daripada atom. Bawah atom. Sampai kena tengok cerita Ant-Man. Maksudnya kita ni form lah, kita ni dalam bahasa Arab panggil jauhar, benda yang terdiri daripada molekul dengan atom apa semua macam-macam lah.
Dan semua yang ada ni ada dia punya partikel lebih kecil, mikroorganisma, ada lagi. Sel-sel yang bergabung tu ada lagi. Sehingga partikel yang paling kecil. Dan digambarkan dalam tu ada dunia lain yang lebih besar pula. Betul ke tidak? Wallahu a'lam, khijab Allah Ta'ala belaka. Tapi zarrah ketika ini sudah mencapai tahap, kalau dulu satu masa dulu, ketika ada mikroskop, sudah ada dia panggil mikroorganisma. Rupanya mikroorganisma tu ada lagi kecil, ada lagi kecil. Allahu Akbar. Kita pun tak erti nak cerita dah. Fatakhruju bitaqatun. Sini. Nah dia mari pula. Ada seseorang mari sekejap. Kejap. Ibu dia malam ini. Baik, kemudian fatakhruju bitaqatun, dikeluarkan, dan sesungguhnya kamu pada hari ini tidak akan dizalimi. Kemudian qatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Ustaz, putus-putus Ustaz. Fatakhruju, maka Kena repeat kan? Kena balik. Putus-putus suara Ustaz. tapi pada dia tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Konsen pula. Ustaz, line Ustaz dah sangkut Ustaz. Hang terus dengan muka-muka Ustaz sekali tak bergerak dah. Ustaz dengar tak? Sekejap, Ustaz dah keluar. Betul-betul. Nanti memang tak, suara Ustaz putus-putus tadi. Line Ustaz tak elok tu. Mana Ustaz? Ni Ustaz masuk balik. Ini kaca ni online ni. Okey ke? Tak okey Ustaz. Suara Ustaz putus-putus. Gambar langsung tak ada. Tak boleh Ustaz. Ustaz. Saya masuk balik. Okey Ustaz. Nak pergi yang lain-lainnya. Berapa orang je? Berapa orang? Tak okey Ustaz. Tak nampak muka apa pun. Suara tak Di sekolah Kak. Masing-masing sibuk kot. Oh ya, tak jumpa kan? Untuk makan angin kot kan? Mungkin balik kampung ke apa. Cuti ke. Ustaz mana? Ustaz live ni. Ustaz
Dia apa dia awang-awang. Line start tu lah. Okey. Ya, faham. Line tak stabil. Okey. Kita tunggu. Gangguan sekejap. Rumah tempat kot. Okey kan? Okey. Okey. Dengar suara Ustaz dah? Ada sesuatu ni. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung sikit. Katanya lagi di sini Allah Taala kemudian mengeluarkan sekeping kad yang padanya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu uhdur waznak. Fayaqulu uhdur waznak. Maka dia kata, hadirkanlah timbanganmu. Yakni catatan amalan. Uhdur waznak. Fayaqulu ya Rabb. Maka dia pun jawab pada Allah Taala. Ya Rabbi, ma hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi sijillat. Allahu akbar, orang ni jenis. Kalau bahasa kasar agak macam bengong lah. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala kata kamu ada kebaikan di sisi kami, kemudian Allah keluarkan benda tu secara material, yakni di akhirat kelak lah, kad. Lagu mana rupa, wallahu alam. Tetapi kemudian dia ni macam tak puas hati ataupun dia ni macam tak yakin dengan Allah sampai dia sanggup kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijala. Apakah gunanya kad ini berbanding dengan catatan-catatan amalan aku yang 99 buah tu? Mana boleh nak banding? 1 lawan 99. Mana logik? Betul lah. Pada saya betul lah juga dia kan. Adalah betulnya juga dia tu. Tapi dia kata, Allah Ta'ala jawab sekali lagi, innaka la tuzlam. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Jangan risau. Qala fatuda'u sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Maka diambilkanlah catatan amalan dia tadi, letak dalam satu bekah, wal bitaqah, dan sekeping kad tadi letak dalam satu bekah. Tebal sangat pula ni. Okey. Fatashatis sijillat, maka yang bahagian kad ni menjadi ringan, wasaqulatil bitaqah, dan kad tadi yang sekeping menjadi berat. Maksudnya begini. Kalau kata ini timbangan dia dacing ni, lagu mana dacing? Pernah tengok dacing? Tak, gitu. Ada biru putih. Tak pernah tengok. Jadi kalau kata kad tadi duduk belah kanan, inilah belah kanan. Nah, kad yang catatan amalan tu duduk belah kiri, catatan amalan. Maka yang kad ni menjadi berat, yang catatan amalan ni menjadi ringan, walaupun dia 99 buah, yang ni satu saja. Maksudnya apa dia? Maksudnya bahagian pahala dia telah berat melebihi bahagian dosa dia. Hanya dengan satu kebaikan yang Allah Ta'ala sendiri nyatakan dibela. Maka apa yang berlaku kemudian, fala yathqulu ma'asmillahi syai'un, dan tidak akan ringan pada apa-apa yang ada nama Allah Ta'ala, dengan apa-apa. Maka tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah selain apapun.
Jadi hadis ni syarah panjang dan boleh juga berlaku kesilapan kita dalam memahami hadis ni. Khuatir ada orang kata, oh, kalau gitu tak apalah, tak payah buat amal soleh apa-apa, cukup kita mengucap 2 kalimah syahadah, insya-Allah boleh masuk syurga direct tanpa masuk neraka. Tu take for granted. Dia panggil golongan, dia panggil fujar. Fujar ni apa dia? Golongan yang golongan yang menganggap dosa besar ni bukan apa-apalah. Pada mereka dosa besar ni tak apa sebab kita ahli syurga dah. Kan pernah kita dengar ada orang bercakap, kita tak tutup aurat pun tak apa asalkan hati baik. Maksudnya dia membezakan, dia soalannya membezakan agama itu akan nilai hati dia saja, tidak pada kepatuhan dia pada syariat yang lain. Islam tidak begitu. Hati kamu baik, maka dengan menutup aurat itu jugalah akan menyebabkan kamu lebih baik. Nah, kenapa nak pilih salah satu? Sedangkan kalau kamu tak tutup aurat, ternyata kamu berdosa walaupun hati kamu sebaik. Tapi tetaplah kamu berdosa, kamu tak tutup aurat sempurna tu. Rugilah hati kamu yang baik itu. Nah, maka apa berlaku di sini? Ada perbincangan, kalau dengar Dr. Ruzaimi, dia akan bahas sikitlah. Hadis ni perlu dilihat secara teliti dan difahami dalam konteks yang sebenar. Bahawa orang ini selain daripada dia tidak mensyirikkan Allah, tapi sebenarnya dia telah bertaubat daripada semua dosa-dosa besar dia itu. Jadi ini menyebabkan dia layak masuk syurga meskipun hanya ada satu kebaikan, iaitu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Baik, kita tengok. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, Kitabul Iman, bab ma ja'a fi man yamutu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah. Bab telah datang siapa yang mati dan dia mengucap la ilaha illallah. Nombor 2639. Imam Tirmizi berkata, hadza hadisun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan dalam Tahqiq Jami' At-Tirmizi bahawa hadis ini sebagai hadis yang kuat, hadisun qawi. Di dalam Tahqiq Musnad Ahmad, beliau menyatakan hadis ini sanad yang kuat, iaitu isnadul qawi, dan semua perawi adalah thiqah, melainkan perawi bernama Ibrahim bin Isa At-Talqani, Al-Talqani, yang dinilai oleh Abu Hatim sebagai saduq. Ibnu Ma'in dan Ibnu Abi Syaibah menilainya sebagai thiqah. Bahkan Imam Muslim meriwayatkan hadis beliau di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ini nota kaki lah, tak apa. Baik, intipati dan pengajaran kisah yang luar biasa ini. Sebab tu saya kata bila saya baca kisah ni sebagai bahan tazkirah ke apa semua, saya akan kata semoga kita termasuk kalangan orang yang lebih kurang lelaki ini. Na'udzubillah, jikalau kita dibawa di hadapan Allah dalam keadaan pahala dan dosa tu, wallahu alam, kita tak tahulah mana yang lebih banyak ya. Nah, kita mengharapkan of course lah pahala lebih banyak. Dan kalau pahala banyak, maka selamatlah kita di akhirat kelak. Tapi kalau dok main lebih-lebih kurang sama-sama banyak dosa pahala, na'udzubillah tengok pula dosa lebih banyak, tu yang kita risaukan ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Taala ampunkan kita daripada dosa-dosa, semua dosa-dosa terhadap dia, insya-Allah. Baik, jadi intipati dan pengajaran kisah ini yang pertama menjelaskan betapa kepentingan akidah yang benar mampu menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka di akhirat kelak. Dia tidak pernah syirikkan Allah. Lelaki tadi walaupun dia dosa banyak, tapi dia tidak ada dosa yang melibatkan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang ada unsur syirik kepada Allah langsung. Walaupun dia tu semaya tidak apa semua itu gini, yang ni yang kita risau. Ada orang faham, oh kalau gitu tak apalah, tak semaya apa semua, asalkan jangan syirik pada Allah saja. Sedaplah dia. Ni special case untuk orang. Dan setengah ulama menyatakan lelaki ini adalah lelaki yang terakhir keluar pada neraka masuk syurga tadi pun ada juga. Disebabkan la ilaha illallah itu, maka barulah berlaku kes ini. Maksudnya proses timbangan ini berlaku selepas dia dah masuk api neraka apa semua, keluar balik, tengok balik, begitu. Ada jugalah yang kata begitu, lelaki Islam. Tapi ada kata lain. Ni lelaki lain yang terakhir keluar neraka tadi lain. Yang ini special case lain pula. Ada juga begitu. Yang penting lelaki belaka. Ibu-ibu sekalian, selamatlah di situ. Dah.
Baik, akidah tauhid yang benar telah menyelamatkan lelaki tersebut meskipun amal solehnya tidak mencukupi piawaian layak ke syurga. Itu. Oh, layak apa, memang confirm masuk neraka dah sepatutnya. Dah 99 tu semua dosa belaka, mana ada pahala langsung. Yang kedua, malaikat pencatat amalan akan mencatat segala-galanya berkenaan seseorang dari semenjak dia hidup hingga mati dan ia akan dibentangkan di hadapan Allah dan seluruh manusia di padang mahsyar akhirat kelak. Cuma di sini ada pandangan saya dengar daripada guru saya Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman yang merupakan murid kanan kepada Maulana Muhammad Asri Yusof, bila dia membahaskan hadis-hadis tentang Ashabul Yamin dengan Ashabul Shimal, penerimaan buku catatan amalan apa semua itu gini ni, banyak hadis-hadis yang luar biasa. Contohnya, ada orang terima catatan amalan tangan kanan, bahkan sekepingkat saja, satu laporan saja. Ini menunjukkan apa dia? Mudahnya dia masuk syurga, tak panjang cerita. Rumusan dia punya laporan amalan itu adalah dia buat baik, tak ada masalah, boleh pasu. Maksudnya begitu, mudah. Tapi kalau terima banyak, maka banyaklah persoalan yang muncul. Macam orang audit lah. Kalau dah banyak atau banyaklah nak menjawabnya, dah kita tengok mereka pun serabut. Nak bagi audit lah ni ada. Begitu. Nah, dan di sana juga ada perbincangan bahawa catatan-catatan yang dibuat oleh kiraman katibin tidaklah segala-galanya, maksudnya segala yang kita duduk, maksudnya segala pergerakan kita. Contohnya catatan mana? Zairuddin sedang berpaling ke kiri, kemudian dia berpaling ke kanan sambil berkata gini-gini. Kita bayangkan sedetail itulah. Tapi itu pandangan memang ada pun yang berpegang begitu, bahawa ulama akan catat segala-galanya, dan itu tak mustahil bagi para malaikat Allah kiraman katibin nak buat, ikut dia lah. Dia tulislah segala-gala benda tu. Nah, cuma ada pandangan lain kata pula, sebenarnya yang malaikat catat apa-apa perbuatan dan amalan kita yang ada nilai dosa dan pahala. Barulah dia catat. Okey, tengah buat pahala, okey catat. Tengah buat dosa, okey catat. Begitu. Kalau dosa, belah kiri catat. Kalau pahala, belah kanan catat. Maksudnya tidaklah dia berkelip mata 10 kali. Kemudian dia memandang ke tengah. Kemudian dia menghadap ke belakang. Kemudian dia tengok balik gitu. Tak ada lah sedetail itu. Maksudnya segala benda itu. Jadi, wallahu alam, itu antara dua pandangan yang kita tak tahu hakikatnya secara khusus. Baik. Seterusnya. Tapi di sana ada hadis-hadis lain yang menyebutkan kita kalau boleh di akhirat banyaklah benda yang kita tak nak orang lain tahu. Maka di sana adalah hadis-hadis contohnya yang menyebutkan man sataral muslimina satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Aib di sini bukan dosa yang melibatkan orang lain lah. Macam rasuah, buat jenayah apa semua, itu kita wajib bongkar, dan juga kita pula kalau ada keperluan jadi saksi, untuk jadi saksi whistleblower tu, itu pula jadi amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini yang masukkan aib ni, aib personal dia. Dia suka minum air guna hidung ke, contoh. Kita tahu ni memang. Dan benda tu kalau orang lain tahu memang aib lah dia. Dia pula seorang tokoh lah, agama ke politik ke, orang kenal. Tapi dia ada perangai-perangai buruk tadi. Perangai bukan buruk, tapi benda personal yang, ialah kalau terbongkar benda tu aib lah. Jadi kita tahu, kebetulan dia kawan baik kita ke, pernah sekolah sekali duduk asrama dulu. Nah, kan ramai kawan-kawan kita yang dia jadi orang hebat. Kita kata, kawan ni dulu. Masuk banyak rahsia dia dengan kita tu. Nah, tapi disebabkan kita tidak mendedahkan secara suka-suka buat konten apa semua. Dan of course orang yang paling kita tahu aib siapa dia? Suami isteri masing-masing. Yang sebahagian aib tu mak ayah dia pun tak tahu. Tapi kita tahulah, isteri kita, suami kita. Tahu siapa ujung rambut, ujung kaki dah tahu je. Jadi kita ni, kalau setengah orang, hari ni lah sampai nak buat konten tu, cerita benda tu belaka tu. Apatah lagi selepas berpisahlah. Waliyadzubillah min dzalik. Semoga kita ingat bahawa dengan kita tidak cerita aib dia, saya sebutkan kesalahan-kesalahan yang melibatkan
jenayah apa semua cerita lain ya. Tak bolehlah dia hakim panggil dalam mahkamah. Okey, cuba ceritakan. Saya bukan tak nak cerita tapi jadi macam mengumpat lah pula ni. Saya tak naklah mengumpat. Janganlah baik tak kena tempat. Lama je dah masuk mahkamah, kenalah cerita. Tapi duduk saja cerita itu cerita ni, benar-benar tu aib. Aib. Dah. Jadi dengan kita tidak bercerita itu, balasannya adalah satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah juga akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Taala lindungi kita semua ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, seterusnya. Catatan amalan kebajikan akan diletakkan dalam satu bekas. Lagu mana bekas tu, Tupperware ke jenama apa, wallahu alam, tak tahu. Jangan duk cari pasal. Lagu mana rupa kita pun tak tahu. Cuma disebutlah macam dacing lah, macam itulah, penimbang lah apa semua. Hatta satu masa kita tak boleh nak fikir. Contohnya bila disebutkan satu amalan itu ada dia punya berat-berat yang tertentu. Jadi kita duk kata lagu mana nak duk timbang berat ni. Tapi zaman moden ni rupa-rupanya jelas nampak logiknya. Apa dia? Contoh. Kuliah kita ni kemudian kita transfer jadi MP3 ataupun MP4. Kan dia ada dia punya megahertz apa semua tu. Untuk disimpan dalam pendrive apa semua. Jadi seolah-olahnya itu kita dah boleh kira dia punya saiz besar kecil apa semua tu. Contoh bila Rasulullah kata dalam hadis terakhir daripada riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisani sakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, dua kalimah yang habibatani yang disukai oleh Allah. Thaqilatani khafifatan, ringan fil lisan. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan kelak, mizan. Kira apa? Inilah dacing tadi. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Duk saja bawa kereta bawa motor, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dah, sebanyak mana? Ikutlah. Sebab disebutkan itu antara zikir ataupun zikir yang boleh menyebabkan amalan kita berat di akhirat. Jadi berat tu berat lagu mana? Dengan Ustaz Muhammad Nasim, anak murid Maulana Asri juga kata, dulu tak boleh nak fikirlah amalan ni jadi berat nak timbang lagu mana. Nah, tapi zaman moden ni jadi macam sangat logik dah. Amalan kita ni boleh ditimbang-timbang nanti di akhirat. Apa dia? Tadilah saiz simpan MP3 dalam drive apa semua ada saiz dia. Berapa megahertz, berapa gigabyte, berapa apa. Tu kira macam ukuran benda yang tak nampak lah. Ukuran benda yang tidak ada zahirnya ya. Begitu. Kiasan, bukannya hakiki tu, kiasan. Baik, jadi bekah tu amalan kebajikan, kebaikan, dosa pahala-pahala kita akan diletakkan dalam satu bekah bahagian dan amal buruk dalam satu bekah yang lain untuk ditimbang. Digital ke manual? Tak tahu. Analog ke digital ke manual? Aku tak tahu. Kalau lagu mana rupa tak tahu. Tengok digital ke tak tahu. Wallahualam lah cerita akhirat. Nanti tengok sendirilah kitanya. Cuma yang kita risaunya berat belah mana. Itu saja kita risau. Yang lain tak payah risau. Allah Ta'ala urus belaka. Ini setengah orang dia cuba fikir, lagu mana? Macam ni lagu mana? Ada. Maka disebut di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 103, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum jahannam khalidun. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbalan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal, na'udzubillahi min dzalik, di dalam api neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik hada. Maksudnya nak pastikan yang mana berat. Pahala ke dosa. Kalau pahala berat, syurga. Pahala ringan, maksudnya dosa berat, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, akhir sekalinya disebutkan di sini timbangan dinamakan al-mizan. Mizan ni timbangan, dacing lah. Dacing. Lagu mana rupa tadi wallahu alam. Dacing kita senang. Gitu saja
Saya dah lukis tadi, nak lukis balik. Tak boleh move on lagi. Ada. Membesar dengan tengok benda ni. Timbangan Al-Mizan yang digunakan untuk menimbang amalan-amalan hamba Allah di akhirat mempunyai dua bekas. Satu untuk menimbang pahala dan satu untuk menimbang dosa. Sebagaimana bitaqah tadi letak pada satu bepak dan sijillan atau tis'ina sijillan 99 buah buku catat amalan yang setiap satunya sejauh mata memandang itu diletak pada satu bepak. Maksudnya besar mana bekas ni? Wallahu a'lam. Kalau 99 buah buku catatan amalan tadi, setiap satu sejauh mata memandang, maka 99 buah ni besar mana bekas ni? Kalau kita kata bekas, wallahu a'lam. Ni cerita akhirat. Semuanya akan terbukti dengan tengok sendiri di akhirat kelak. Yang hari ni kita kena isbatkan dengan iman. Walaupun kadang-kadang logik kita tak sampai, tapi logik kita beriman dengan kesahihan riwayat itu. Itu dia panggil logik iman lah. Ada logik akal dan ada logik iman. Dan sebahagian daripada logik iman itu kemudian menjadi logik akal. Contohnya apa dia? Isra' wal Mi'raj. Orang Arab Quraisy tak boleh terima Rasulullah daripada Mekah pergi Madinah satu malam. Adapun Mi'raj naik ke langit, mereka tak ada masalah. Sebab itu boleh berlaku secara jasad. Dan para ulama pun khilaf sama ada daripada sini ke sini, terus naik secara jasad dan roh suruhan. Yang pertama. Yang kedua kata, roh belaka, mimpi. Rasulullah duduk Mekah sebenarnya mimpi je. Dan yang ketiga menarik, daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, jasad dan roh. Sampai Masjidil Aqsa, Rasulullah tinggal jasad dia, roh saja naik ke langit. Sebab apa? Mereka duk bahas. Kalau kata Rasulullah naik ke langit bersama dengan jasad dan roh, yang dia masuk neraka, masuk syurga tu lagu mana? Tak ada kesan pada tubuh badan dia. Tu benda ni pada peringkat awal dulu, pertama mukjizat lah. Tu benda khawarikul adah. Yang kedua, tapi dulu Arab Quraisy tak boleh terima ni perjalanan ni yang sepatutnya 2-3 minggu ni, jaraknya 1000 km lebih ke 2000 ni, mereka buat hanya dalam masa, Rasulullah kata dalam masa satu malam boleh selesai. Hari ni kita cek balik. Contoh, saya tutup dulu ni, stop here sekejap. Share screen, share all. Mana ni? Basic. Share screen. Dah. Kita tengok sini apa dia? Google. Google ke ni? Google Earth, dah. Aku guna ke tak ni benda ni? Tak payahlah, tak kerti aku. Cuma nak tunjuknya, kita boleh tengok jarak antara Mekah dengan Masjid Al-Aqsa tu, berapa kilometer. Boleh Ustaz, Google Earth lah. Boleh lah. Google Earth Apa lah. ni lah mana-mana lah. Jadi boleh tengok tu. Jadi hari ni dengan jarak itu tu, nak berjalan dalam masa sejam, 2 jam guna pejabat, guna flight peribadi ke jet yang paling laju. Jadi sangat logik. Rasulullah dulu boleh berjalan dalam masa satu malam pergi balik apa semua begini. Nak katanya banyak benda yang dulu orang dulu tak boleh nak logik, hari ni dah jadi logik dah. Bermula dengan logik iman dululah. Maksudnya begitu. Baik. Okey, waiting center. Okey, zoom share. Satu lagi kita nak tengok last kali. Yang kelima, semua amalan akan ditimbang di hadapan seluruh manusia secara terang-terangan. Sesiapa yang berjaya maka selamatlah dari kehinaan, insya-Allah, keaiban dan kesesaraan pada hari itu dan seterusnya, insya-Allah. Ada beberapa proses ya. Ada orang mati, pertama ni berdasarkan kefahaman kita terhadap nas-nas lah. Ada orang mati,
dosa dia lebih banyak daripada pahala. Maka secara umum dia su'ul khatimah lah, tak berapa baik. Tapi masa dia duduk dalam kubur, alam barzakh, pahala yang dia tinggal atas muka bumi ni dikredit pada dia. Anak dia mendoakan, dia tinggalkan sedekah jariah, apa lagi? Tak kira lah apa saja kebaikan yang dia tinggal ni, sedekah jariahnya, ilmunya, anak-anak yang mendoakan, anak-anak murid, apa semua begitu begini, anak murid kira ilmu lah. Jadi dia topak ni dia yang asalnya pahala kurang daripada dosa. Tiba-tiba darjat dia boleh meningkat, pahalanya lebih banyak, dosanya jadi kurang. Maka dia bangkit di akhirat dalam keadaan yang berbeza dengan dia masuk kubur tadilah. Maka perjalanan dia di akhirat nanti akan lebih mudah sampailah ke jannah lah, insya-Allah. Ada orang ni first class punya, dia mati tu husnul khatimah selalu dah. Jadi daripada kubur tu, mati tu terus kubur tu menjadi raudhatul jannah, ar-riyadhu min raudhatul jannah, dan akhirnya terus balik jannah lah, tak ada isu lah. Walaupun lalu proses tadi. Tu. Ada orang yang matinya memang tak cukup pahala, su'ul khatimah. Dan dalam kubur pun tak ada pahala-pahala yang mari pada dia apa semua. Dan akhirnya dia pergi kepada neraka. Wa'iyadzubillah min dzalik. Jadi dalam semua kategori ni, 1, 2, 3, kita nak duduk kategori mana? Saya nombor 1 okeylah Ustaz. Kalau mati tak cukup sikit-sikit, tak apalah, kena azab dulu dalam kubur. Yang pentingnya akhirat. Mana boleh gitu? Kubur ni pun azab bukannya main, bukannya seronok ni. Tapi better than lah yang ni kan. Yang ni. Better than pun kalau boleh, no. Kita kena jadi yang nombor 2 juga. Mati tu, insya-Allah selesai. Kena lagu tu lah. Sebab itulah nak kena tinggal amal banyak atas muka bumi ni, ilmu, anak soleh, anak murid ramai, amal kebajikan, sedekah jariah, kena usaha lah ke mana. Saya buat cara saya lah, tulis buku. Semoga saya ikhlas lah pada Allah dan orang baca buku saya tu. Nanti mati duk sapa. Semoga lagu tu lah. Nah, harapannya begitu. Semoga ikhlas sungguh. Semoga Allah Ta'ala nilai sebagai kebajikan. Jadi walaupun mati dah masa tu, buku saya kemudian dibaca, dibahaskan, menjadi manfaat. Masyarakat kenal segala hatu, segala siam ajar, segala khurafat. Nah, semoga ada pahalanya untuk kita. Tapi nak mati, husnul khatimah dululah. Kena selesai belakang ni. Jadi sebenarnya kita boleh merancang lah. Boleh. Orang yang ada ilmu ni, dia boleh adjust lah. Ni apa kalau aku mati esok, nak pastikan berapa banyak benda yang boleh masuk ni. Takut kita mati tu pahala kurang. Takut. Kalau memang kita mati, alhamdulillah, husnul khatimah, alhamdulillah, selesailah masalah. Nah, begitulah keadaannya. Allahu akbar. Baik, kita berhenti situ. Ada sebarang soalan? Tak ada dah. Minggu depan ni nak dapatkan penjelasan ringkas lagi untuk ulangan, bolehlah scan. Scan ni dah keluar lah. Yang ulasan Dr. Basit secara ringkas ya. Dan mungkin ada beberapa poin yang Syekhuna Fadilatul Syekh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman sebut yang saya tak sebut bila kita bincang kisah ini kan. Okey, insya-Allah pada minggu depan kita masuk kisah yang keempat. Ini pun lain macam juga cerita dia. Aku lakukan sesuatu yang tidak tertulis di sana. Maksudnya apa dia ni? Bila dibentangkan catatan amalan dia, tiba-tiba ada benda yang dia buat tak ada tertulis. Dan dia buat tu dosa. Dia pula nak mengaku. Ya Allah, ada benda ni aku buat. Kamu tak cerita ni. Jadi kata orang ni macam-macam. Manusia ni di akhirat pun macam-macam perangai. Bukan setakat atas muka bumi. Di akhirat kelak pun macam-macam dah. Ada jenis tak puas hati, ada jenis pening, ada jenis banyak komplain. Tu. Sampai akhirat. Ni makhluk ciptaan Allah namanya manusia kita. Luar biasa.
Baik, ada soalan ke? Saya tengok chat box Ada sikit. Ustaz, soalan dari FB. Ah. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita bercerita tentang anak-anak kita kepada adik-beradik kita, adakah termasuk mendedahkan aib anak-anak dan berdosakah? Macam mana tu? Menceritakan kelemahan anak-anak kita. Ya, kepada adik-beradik kita. Dia maksud yang ni adakah termasuk mendedahkan aib anak-anak dan dosa ke? Secara umum, ya, termasuk daripada kita faham konteks ibu-ibu ni dia nak bercerita sebenarnya kadang-kadang bukanlah untuk nak mendedahkan aib apa semua begitu begini. Itu ada satu proses nak kata membawang tu pun tak juga. Tapi satu proses mesra di antara kita. Tapi di sana kesannya pada anak-anak ya setengahnya tidaklah besar. Tapi dalam setengah keadaan apa yang kita sebut pasal anak kita, dan saya ingat semua mak ayah terlibat dengan benda ni lah, jarang yang tak terlibat langsung lah. Sebab kesannya nanti anak yang dengar kita duk cerita kelemahan dia pada, walaupun kepada makcik-pakcik dia tu, satu malulah pada dia, dari sudut psikologi tu dia jadi down apa semua itu gini. Cuma setengah keadaan benda tu jadi bagus, positif. Sebab nanti dia akan berusaha untuk menafikan dakwaan-dakwaan itu dan seumpamanya. Wallahualam, aib di sini ya dari satu masa dia jadi aib juga. Nak kata dosa tak dosa tu saya tak berani kata, sebab konteksnya mak ayah ni kadang-kadang dia cerita tu bukanlah nak mendedahkan aib, tapi lebih kepada nak sharing, nak jadi modal cerita. Tapi pada saya, why not kita cerita dua-dua lah. Di samping kita cerita yang tak molek tu, cerita juga, tapi dia ni kalau bab-bab melompat, bab-bab berlari, nombor satu semua. Dia kena balance antara puji dan ini tidak. Orang sebut pasal suami ke, pasal anak isteri, tak molek belaka. Nah, oh isteri saya begini, oh suami saya begini. Nah, why not di samping itu kita banyak cerita yang baik lah. Nah, takkanlah tak ada baik langsung suami, isteri, anak-anak kita tu dan seumpamanya ya. Okey. Ada lagi Tadi pun Ustaz? ada ni yang juga cerita tentang dalam chat keyboard kita ni, siapa ni cerita? Ada soalan banyak chat ni. Syahira ni. Kalau kita cerita anak-anak kita kepada adik-adik kita, adakah termasuk dengan aib? Yang tak sah tu lah Ustaz. Dia kalau diketahui individu tu jadi aib lah. Moleknya tidak diceritakan. Kalau nak cerita juga macam saya cerita tadi, untuk kebaikan bersama nasihat kalau gitu-gini, maka balance lah dengan kebaikan-kebaikan dia. Cerita sikit lah. Dia ni gini-gini, tapi bab ni bagus, semayang on time. Nah, gini, cuma belajar tu kurang sikit. Biasa begitulah. Tapi setengah mak ayah ni dia cerita kelemahan anak tu macam dia meluah perasaan lah. Macam, ya biasalah tu. Dia ferah ke, dia apa ke, wallahualam. Tapi semoga kita tidak bercerita tu sehingga anak kita pula efek dari sudut psikologi. Jadi lemah, dia pun jadi tak suka, jadi lemah. Dan ini bersabit juga dengan proses pembesaran dia dan seumpamanya, insya-Allah. Baik, kalau kita nak guna cerita macam setengah cikgu, saya tahu ada yang cikgu-cikgu juga ni. Kita nak cerita pengalaman orang lain, dan ustaz-ustaz penceramah macam saya pun biasa ada cerita-cerita yang kami guna cerita kelemahan dan kebaikan orang lain. Yang kalau kebaikan itu diketahui, maka dia jadi macam mendedahkan kebaikan yang dibuat pun tak molek juga. Maksud setengah orang dia tak sukalah dia didedahkan. Macam saya sendiri, alhamdulillah, memang adalah pihak-pihak tertentu yang sangat membantu dalam keadaan-keadaan yang tertentu ni. Termasuklah jemaah Ahsanul Amalah kita ni lah, dengan kelas-kelas yang ni memang sangat membantu. Tapi sebaliknya juga ada kes-kes yang kita jumpa yang kita tahu kalau kita cerita benda tu aib. Maka kan biasa kita kata adalah satu kes tapi tak tahu kat mana-mana. Cerita betul tapi saya tak dedahkan siapa. Itu kaedahnya untuk tidak kita direct bercerita tentang individu tertentu yang berkaitan. Tapi kalau benda yang dia buat itu melibatkan orang awam, jenayah ilmiah, benda dah seumpamanya, maka macam saya sebut dengan jelas beberapa nama yang difatwakan ajaran mereka haram. Contohnya siapa? Ayah Pin apa semua tu memang common lah.
Tapi beberapa orang yang masih dilihat oleh sebahagian orang sebagai okey. Contohnya Wan Hizam, ada pengikut dia sampai sekarang duk mengaji dengan dia. Tapi disebabkan wilayah dah ada fatwa jelas tentang beliau, kita sebutlah. Dah. Tapi yang dilabelkan sebagai sebelah lagi apa nama? W ni bila kita tanya mana. Jadi tak ada pihak yang berani fatwakan secara jelas Dan bila ditanya pun mereka tak boleh nak buktikan secara ni. Just kerana kita belajar advance sikit berbeza dengan apa yang mereka pegang, maka kita dilabel dengan label itu. Itu tak kena lah. Islam tu luas kan, banyak. Jadi kalau saya tak setuju dengan awak 2-3 benda, tak bolehlah awak tu label kami dengan perkara itu yang konotasinya negatif. Wallahu a'lam. Ada lagi ke? Ya dah, Kak Liza? Ada Ustaz. Jika guru-guru bercerita kelemahan murid-muridnya kepada rakan sekerja, adakah bermaksud mendedahkan aib? Balik pada niat, kalau bercerita itu sekadar untuk nak untuk nak teasing, nak mengolok-ngolok, nak mengejek-ngejek, of course itu termasuk daripada mendedahkan aib lah. Tapi jika ia didedahkan disebabkan untuk nak bincang macam mana nak bantu ni, macam mana ni untuk kita kalau boleh nak bantu bagi dia lebih progres dalam pelajaran, itu termasuk daripada perbincangan yang yang baiklah, insya-Allah. Tapi kalau ia didedahkan untuk memperolok-olokkan, menjadi sindiran-sindiran, itu pun guru-guru ni pun kadang-kadang boleh tahan juga dia punya ni lah. Jadi kena pastikan kita niat kita tu yang mana. Kalau didedahkan bertujuan untuk brainstorm ataupun untuk alert orang lain, untuk bagi perhatian lebih pada pelajar itu, untuk bantu dia dalam pelajaran, insya-Allah itu adalah benda yang hasanah, benda yang mahmudah, terpuji. Sebaliknya jika didedahkan dengan niat nak kata memang budak ni untuk teasing dia, untuk shaming dia apa semua, waliyadzubillah, ia tetap termasuk daripada yang tak baik tadilah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, soalan akhir. Bagaimana dengan berita yang menyiarkan kisah pesalah di media massa, adakah dikira menyebut aib seseorang? Baik, sebab tu saya kata jenis salah tadi apa dia. Kalau benda tu jenayah yang melibatkan kepentingan awam, pembunuhan, apa semua begitu gini, itu memang dilaporkan dan didedahkanlah untuk memberikan alert kepada masyarakat awam apa semua. Tapi apa yang para wartawan hiburan lakukan, itu cerita lain. Kita yang ada dengar ni pun syok juga. Oh, berair mulut dengar. Tu yang kita kata memang tak boleh lah. Wartawan ni memang dahsyat lah. Saya tak tahu macam mana mereka nak. Sebab sebahagian kes-kes yang melibatkan perceraian artis ni sebenarnya berpunca daripada laporan-laporan mereka lah. Benda tak ada apa-apa pun, tapi dia kan didedahkan aib apa semua begini kan. Tu. Jadi kita katakan, kalau untuk yang didedah kepada awam, kesalahan-kesalahan bersabit dengan jenayah apa semua, itu memang perlu untuk semua orang ambil tahu kedudukan kes tersebut dan akhirnya memberikan targhib ataupun ancaman kepada orang lain supaya jangan buat. Satu. Yang kedua, jika ia melibatkan tadi artis-artis, wartawan-wartawan yang memang cari cerita untuk nak pelaga-lagakan, untuk nak gosip-gosipkan, itu waliyadzubillah, memang dahsyatlah tu. Itu memang termasuk adu domba namimah. Adu domba termasuk dalam tajassus dia panggil. Tajassus ni wala tajassasu, dan jangan kamu tajassus. Tajassus ni apa dia? Mengintip untuk sengaja nak cari keburukan itu. Itu tak boleh. Ada itu yang dilakukan oleh golongan wartawan-wartawan paparazzi apa semua, marazi apa semua ni. Waliyadzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Dah habis dah soalan. Kita pun dah 10.30. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan. Habis dah tak ada soalan dah. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana fi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah masih semua. Assalamualaikum. Saya keluar dulu ya.
Tutup Okay, mata. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. InsyaAllah pagi esok kita jumpa dengan sesi Ustaz Nazri pukul 10 pagi esok insyaAllah. Nanti saya letak link ya. Terima kasih semua. Terima kasih Liza. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Sarah. Okay. Itu saya endkan sesi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.